Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung tajuk ukuran panjang. Hari ini kita fokuskan kepada penolakan unit panjang tanpa melibatkan penukaran unit. Baiklah, untuk tidak membuang masa, kita pergi kepada contoh yang pertama. 62.7 cm tolak 54.9 cm sama dengan berapa sentimeter? Baiklah, kedua-dua unit ukuran ini dinyatakan dalam unit sentimeter dan kedua-dua ukuran juga dalam bentuk yang sama. Jadi, kita tidak perlu untuk membuat sebarang pertukaran. Kita boleh teruskan pengiraan dengan kaedah lazim. Cuma pastikan apabila kita menulis nombor perpuluhan, pastikan titik perpuluhan berada di dalam lajur yang sama, supaya nilai setiap angkanya berada di nilai tempat yang betul. Okey, pastikan titik perpuluhan berada di dalam lajur yang sama. 7 tolak 9, kita buat pinjaman di sini, tinggal 1, sini jadi 17, kumpul semula. Kemudian 17 tolak 9, 8, sini pun tinggal 5, sini 11, 4, 7, jadi jawapannya adalah 7.8 cm. Itu soalan yang pertama. Baik, kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. 54.9 tolak 3/5 cm sama dengan berapa sentimeter? Okey, untuk unit ukuran yang pertama, 54.9 cm, bentuknya dalam perpuluhan dan unitnya dalam sentimeter. Manakala yang kedua, ukuran yang kedua iaitu 3/5 cm, bentuk yang diberi adalah dalam pecahan dan unitnya dalam sentimeter, dan jawapannya juga diminta dalam sentimeter yang ni. Okey. Jadi kita tidak perlu buat penukaran unit kerana ketiga-tiganya dalam unit sentimeter, tetapi kita perlu buat pertukaran bentuk kerana ukuran yang pertama dalam bentuk perpuluhan dan ukuran yang kedua dalam bentuk pecahan. Jadi kita perlu tukarkan bentuk pecahan ini kepada bentuk perpuluhan. Itu kita perlu tukarkan 3/5 kepada bentuk perpuluhan. 3/5 cm ni sama dengan berapa sentimeter dalam perpuluhan. Okay. Jadi 3/5 sama dengan 3/5. Jangan lupa silangkan 5 di sebelah luar, 3 di sebelah dalam. 5 darab sifar, sifar. Ada baki, bila ada baki kita perlu letakkan titik perpuluhan kerana ini belum ada titik perpuluhan. Kita letakkan titik perpuluhan dan kemudian turun menjadi sifar. 5 darab 6, 30. Jadi sekarang kita dah dapat 3/5 cm sama dengan sifar perpuluhan 6 cm. Perlu diingat, ini hanyalah pertukaran bentuk, bukan pertukaran unit, sebab itu unit dia masih sama, sentimeter dan sentimeter. Baiklah, sekarang saya tuliskan dulu nombor ayat matematiknya supaya kamu jelas. 54.9 cm tolak asalnya 3/5 cm, tetapi kita dah tukar kepada bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 6 cm sama dengan berapa sentimeter. Kamu perhatikan di sini bentuknya dah sama, dua-dua dalam bentuk perpuluhan. Jadi kita terus dengan kaedah tambah dengan pengiraan tolak, dengan penolakan dalam bentuk lazim. 54.9 cm tolak 0.6. Sekali lagi saya tegaskan, pastikan titik perpuluhan berada di dalam satu lajur yang sama. Titik perpuluhan sini, sebelah sini adalah sifar, sini adalah 6. Apabila kita menulis titik perpuluhannya dalam satu lajur yang sama seperti ini, automatik
nilai tempat akan berada di tempat yang betul. Sini nilai tempat dia per 10, sini sah, sini puluh. Automatik dia akan jadi betul. Okay, kita tolakkan. 9 tolak 6, 3. 4 tolak sifar, 4. 5 tolak sifar, 5. Jadi, jawapan yang kita dapat adalah 54.3 cm. Seterusnya, contoh yang ketiga melibatkan dua penolakan berturut, iaitu 2.07 meter tolak 1.6 meter tolak 1/5 meter. Dan jawapannya diminta juga dalam meter. Jadi, kita tidak melibatkan penukaran unit, tetapi di sini kita melibatkan pertukaran bentuk. Kalau kamu perhatikan, unit ukuran yang pertama ni dalam bentuk perpuluhan, perpuluhan meter. Ukuran kedua 1.6 juga dalam perpuluhan meter, tetapi 1/5 meter ni dalam bentuk pecahan. Jadi untuk memudahkan kita tukarkan dulu 1/5 ini kepada bentuk perpuluhan. 1/5 meter ini kita tukarkan dulu kepada bentuk perpuluhan meter. Okey. Jadi 1/5 sama dengan 1 dibahagi dengan 5. Okey. 1 dibahagi dengan 5. 5 darab sifar. Sifar. Okey, bila ada baki, letakkan titik perpuluhan seperti ini. Kemudian turun menjadi sifar. 5 darab 2, 10. Bahagikan sehingga tidak ada baki lagi. Jadi kita dapat 1/5 meter sama dengan 0.2 meter. Okay, saya akan tulis semula ayat matematik supaya kamu lebih jelas. 2.07 meter tolak dengan 1.6 meter tolak dengan 1/5 ini kita dah tukar kepada perpuluhan menjadi 0.2 meter. Jadi jawapan yang diminta juga dalam unit meter. Baiklah, untuk penolakan saya syorkan kamu buat satu persatu. Okey, tolakkan dulu 2.07 dengan 1.6 meter. Okey, perhatikan dan pastikan titik perpuluhan berada selari, sejajar dalam lajur yang sama. 1/6. Okey, ikut dia punya nilai tempat. Di sini ada ruang kosong, jadi kita boleh isikan dengan sifar. Okey, titik perpuluhan. Okey, ni salah ni tolak. Tadi salah tolak sebenarnya. Okey, kita tolakkan 7 tolak sifar, 7. Sifar tolak 6 perlu dikumpul semula, dipinjam daripada 2 tinggal 1, yang ni akan jadi 10. 10 tolak 6, 4. 1 tolak 1, sifar. Kemudian ada satu lagi yang belum kita tolak, iaitu sifar perpuluhan 2. Okey, sifar perpuluhan 47 meter tolak dengan sifar perpuluhan, pastikan titik perpuluhan dia sifar perpuluhan 2 meter. Okey, pasti tengok cara menulis. Kita tak tuliskan 2 di hujung ni. Kita tulis 2 di tempat per 10. Okey, jadi ruang kosong ni kita letakkan sifar. Tolakkan 4 tolak 2, 2. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 27 meter. Okey, 2.07 meter tolak 1.6 meter tolak 1/5 meter. Jawapan dia sifar perpuluhan 27 meter. Yang ini yang mula-mula ni adalah proses penukaran bentuk daripada pecahan kepada perpuluhan. Yang kedua, langkah kedua ni barulah kita mulakan proses penolakan. Begitu juga dengan langkah yang ketiga ini. Okey. Kita gerak kepada soalan yang keempat. Untuk contoh yang keempat, saya syorkan kamu hentikan dulu sekejap video ni. Cuba kamu jawab soalan ini hingga selesai. Setelah kamu selesai, kamu resume ataupun mainkan semula video ini supaya kamu dapat membuat semakan. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah murid-murid, saya harapkan kamu telah mendapat jawapannya. Okey, sama-sama kita membuat semakan. Perhatikan untuk
kemudian diikuti dengan unit ukuran yang kedua dalam bentuk perpuluhan. Nombor bulat dan perpuluhan tidak ada masalah, kita boleh tolak. Tetapi ukuran yang ketiga ini diberi dalam unit dalam bentuk pecahan. Jadi kita kena tukarkan. Untuk unit pula ketiga-tiganya dan jawapan pun diminta dalam kilometer. Jadi tidak melibatkan sebarang pertukaran unit. Jadi sebelum kita boleh menolak, kita kena tukarkan bentuk pecahan ini kepada perpuluhan dulu, iaitu 1/3/10 kilometer ini kita kena nyatakan dalam perpuluhan kilometer. Okey. Jadi kita tukarkan 3/10 sama dengan 3 dibahagi dengan 10. 3 dibahagi dengan 10, sifar. Kita baki, turunkan, letak titik puluhan dan turunkan sifar. 10 darab 3, 30. Jadi 3/10 adalah sifar perpuluhan 3. Jadi kalau 3/10 sama dengan sifar perpuluhan 3, kalau 1/3/10 kita cuma letakkan 1 lah. 1 kat depan ni 1/3. 1/3 kilometer. Okey, saya akan tulis semula ayat matematik supaya kamu lebih jelas. 13 kilometer tolak 1/5 kilometer tolak 1/3/10 kilometer sekarang dah jadi 1/3. 1/3 kilometer sama dengan berapa kilometer? Baik, kita akan buat pengiraan yang pertama, iaitu 13 kilometer tolak 1/5 kilometer. Berhati-hati bila kita menulis, pastikan di manakah letaknya titik perpuluhan. Ingat tak? Mana letak titik perpuluhan dia sebenarnya kalau 13? Di sini selepas sa. Ini sa, ini puluh. Jadi titik perpuluhan dia di sini. Jadi untuk 1/5 kamu ikut sahaja. Letakkan titik perpuluhannya selajur. Sama lajur. Okey? 1/5 kilometer. Okey? Tolak. Okey? Jadi ini ada satu ruang kosong, kita letakkan sifar. Sini pun ada ruang kosong, kita boleh letakkan sifar untuk lebih nampak kemas dan tersusun dan mudah untuk kita buat pengiraan. Unitnya dalam kilometer juga. Kemudian kita teruskan dengan proses penolakan. Tinggal 2, ni jadi 10. 10 tolak 5, 5. 2 tolak 1, 1. 1 tolak sifar, 1. Okey. Selesai pengiraan penolakan pertama. Jangan lupa ada satu lagi, iaitu tolak dengan 1/3 km. Okey, 11/5 km tolak dengan 1/3 km. Pastikan tempat perpuluhan, titik perpuluhan betul, letaknya di mana? Okey, 5 tolak 3, 2. 1 tolak 1 sifar. 1 tolak sifar, 1. Baik, itu jawapan dia. Jadi bagaimana dengan jawapan kamu? Adakah kamu mendapat jawapan yang sama? Okey, tahniah. Sekiranya kamu belum mendapat jawapan yang seperti mana ditunjukkan di sini, kamu semak pengiraan kamu, bandingkan dengan pengiraan yang dibuat di sini. Cari di mana silap dia dan kamu boleh mula semula. Buat semula supaya kamu lebih faham. Lebih faham dan juga menguasai kemahiran ini dengan lebih baik. Okey, untuk itu sehingga jumpa lagi. Kita akan sambung untuk bahagian seterusnya, iaitu melibatkan penukaran unit. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.